Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi. Tuan-tuan dan puan-puan, Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Perbicaraan 1MDB Datuk Seri Najib Razak terus bergema. Kali ini saya tak nak berhajah-hujah panjang, berintro, bermada-mada panjang. Saya direct to the point. Tuan-tuan dan puan-puan, Najib Razak sekali lagi dikejutkan oleh saksi-saksi yang telah menyatakan kebenaran yang bakal boleh menyebabkan Datuk Seri Najib Tun Razak dalam masalah besar, tuan-tuan dan puan-puan. Mari rapat, mari dekat. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini di dalam perbicaraan mahkamah 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga Jolo. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah berita dokumen terbaru yang diterima yang mengejutkan. Datuk Seri Najib Tun Razak mengaku tidak bersalah. Datuk Seri Najib Tun Razak mengaku bukan dia yang memberi arahan. Datuk Seri Najib Tun Razak berkata dia tak pernah, macam-macam lah yang dia kata dia tak dan selalu tak tahu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, pada 12 April tahun 2022 diterbitkan satu artikel transkrip perbicaraan di mahkamah, iaitu bekas pengerusi Tan Sri bekas pengerusi One Malaysia Development Berhad, iaitu Tan Sri Mohamad Bakir Saleh. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam laporan di satu newspaper antarabangsa. Satu newspaper antarabangsa yang boleh dibaca lebih daripada 50 buah negara di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, kerana ada terjemahan dalam bahasa-bahasa yang banyak betul. Jadi seluruh dunia tahu ini, tuan-tuan dan puan-puan. So kalau maci-maci, paci-paci, datu-datu, hati-haki dan sepa-sepa sejalah kata ini fitnah, kamu samanlah. Kamu samanlah siapa yang tak percaya itu. Tapi yang ini dikeluarkan di newspaper, seluruh dunia tahu. Jadi rasanya, dan yang paling ini adalah dari mahkamah. Okey, tajuknya Bakir bersetuju pengurusan 1MDB menerima arahan daripada Najib dan Jolo. Sekali lagi, Bakir bersetuju pengurusan 1MDB menerima arahan daripada Najib dan Jolo. Aduh. Macam mana Najib nak jawab ni? Maci-maci, paci-paci, penyokong-penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak mesti kata ni fitnah lagi. Bekas pengerusi One Malaysia Development Berhad 1MDB Tan Sri Mohamad Bakir Saleh bersetuju dengan cadangan bahawa pengurusan 1MDB telah mengambil arahan dari atas lembaga, iaitu daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak apabila dia memasuki menjadi usaha sama joint venture palsu dengan syarikat Saudi pada tahun 2009 yang membawa kepada penyedutan serta-merta sebanyak 700 juta US dollar kepada Goodstar Limited, iaitu sebuah syarikat yang dikaitkan dengan ahli perniagaan Loh Teck Joe. Tuan-tuan dan puan-puan, Bakir yang memberi keterangan pada perbicaraan gangguan audit 1MDB telah memberitahu mahkamah, tuan-tuan dan puan-puan, pada hari Selasa iaitu 12 April 2022 bahawa pengurusan 1MDB telah menunjukkan angkuh kerana tidak mendengar arahan lembaga pengarah mengenai joint venture yang dimeterai antara syarikat itu dan Petro Saudi Ltd. Pada tahun 2009, tuan-tuan dan puan-puan, Najib dan pembiaya iaitu Loh telah meminta 1MDB untuk memeterai perjanjian joint venture 40-60. Ada nisbah rupanya. Nisbahnya 40-60. Joint venture 40-60 dengan Petro Saudi International Ltd atau dikenali sebagai PSI Arab Saudi dalam apa yang disifatkan sebagai inisiatif kerajaan ke kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan, syarikat JV atau JVCO
joint venture dinamakan 1MDB PetroSaudi Ltd yang melibatkan 1MDB menjalankan pelaburan. 1MDB menjalankan pelaburan equity bernilai 1 bilion US dollar. Manakala PSI akan menyuntik aset yang bernilai 1.5 bilion US dollar. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanapun selepas perjanjian joint venture ditandatangani, PSI berkata suntikan aset sebanyak 1.5 bilion US dollar ke dalam JVCo memerlukan pendahuluan sebanyak 700 juta US dollar untuk 1MDB yang bermakna 1MDB berhutang kepada PSI. Menurut arahan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB, Datuk Sarul Ibrahim Halmi, 1MDB mengalihkan sebanyak 700 juta US dollar daripada pelaburan equity JV Amerika Syarikat 1 bilion US dollar ke dalam akaun milik Goodstar atas alasan PSI mengatakan bahawa Goodstar adalah gabungannya. Wang itu kemudiannya telah disedut oleh Jolo untuk membayar rasuah dan sogokan kepada pegawai luar negara dan tempatan termasuk Najib Razak. Laporan ini disebut di Edge Market. So, saya hanya bacakan dan saya tak bertanggungjawab dengan laporan ini. Tapi ini di mahkamah ni. Okey. Bakir berkata sebelum ini bahawa dia mahu meletakkan jawatan kerana cara pengurusan 1MDB telah menyerahkan 700 juta US dollar kepada Goodstar, iaitu sebuah entiti yang sama sekali tidak ada kaitan. Bakir memberi keterangan bahawa JV, joint venture, sebelum joint venture ini dipersetujui, lembaga pengarah telah meletakkan 4 syarat untuk pihak pengurusan dipenuhi sebelum 1MDB boleh menandatangani garis putus-putus dengan PetroSaudi. Bagaimanapun, pihak pengurusan yang diketuai Sarul tidak mematuhi syarat tersebut. Kesimpulan yang dibuat daripada ini, katanya, ialah mereka, iaitu pengurusan, telah mengambil arahan dari atas lembaga dan luar lembaga. Katanya di bawah pemeriksaan balas Peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah yang bertanya kepadanya sama ada beliau mempunyai pendapat bahawa pengurusan 1MDB sedang bersekongkol menentang lembaga itu. Beliau juga berkata ia bermaksud pengurusan 1MDB telah mengambil arahan daripada Jolo berdasarkan cara pelaburan 1 bilion dolar itu dilaksanakan secara angkuh. Syafiq bertanya kepada Baki apakah kesimpulannya berdasarkan itu. Katanya ia adalah berdasarkan keangkuhan pihak pengurusan dalam cubaan membolosi jalan mereka dan tidak mengambil kira pandangan daripada dan arahan daripada lembaga pengarah. Jawab Bakir sambil menambah syakwasangkanya disahkan apabila dia bertemu Syarul kira-kira 6 tahun kemudian sebagai yang terakhir. Mengesahkan kepada Bakir bahawa pihak pengurusan hanya menerima arahan daripada Jolo dan Najib. Pada masa itu, ia adalah perasaan tentang Najib dan Jolo yang sama saya ada. Tetapi ini disahkan oleh Sarul 6 tahun kemudian, kata Bakir. Syafiq menjawab, hanya selepas 6 tahun anda mula mempercayai Sarul. Katanya, saya berjumpa dengannya dan bertanya kepadanya bagaimana semua ini berlaku. Dia memberi arahan kepada Perdana Menteri dan Jolo. Bukannya saya percayakan dia. Saya hanya berkongsi kepada anda yang dia beritahu saya. Saya tidak mempercayainya sehingga hari ini, kata Bakir. Selepas pemeriksaan semula oleh Ketua Pendakwa Raya Datuk Seri Gopal Sri Ram, Bakir mengakui bahawa kepantasan perkara dilakukan dengan JV dan Sarul tidak mengikut arahan lembaga adalah bukti bahawa dia menjawab kepada kuasa yang lebih tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Artikel tadi saya telah baca daripada theedgemarkets.com. Tuan-tuan dan puan-puan, sila maklum bahawa itu tidak menunjukkan pendapat dan pendirian daripada saya. Saya hanya bacakan dan saya percaya ini adalah yang ditulis di mahkamah. Channel ini tak pernah keluarkan benda-benda pelik-pelik yang diambil dari entah apa-apa. Saya ambil yang sudah dikeluarkan di mahkamah. So, saya percaya dengan mahkamah. Sebab itu saya kata saya percaya dengan mahkamah.
Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.